Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tetuan J.D. Fahri dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah terma-terma am kes sivil dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya akan sentuh pada hari ini adalah mengenai kes-kes sivil. Dan bila kamu ni, sama ada kamu adalah pihak yang menyaman ataupun disaman, pada kebanyakan masa bila kamu berkomunikasi dengan pihak mahkamah ataupun pihak peguam, akan ada beberapa terma-terma ni yang akan digunakan oleh peguam, tapi pada kebanyakan masa orang awam kurang memahami apa maksud sebenar terma-terma ni. So, untuk hari ini saya akan mengambil sedikit kesempatan untuk memberi penerangan mengenai terma-terma am yang biasa digunakan di mahkamah. Mula-mula sekali, bila kita kata kes ini ditetapkan untuk sebutan, dalam bahasa Inggeris kita akan sebut mention. Apa maksud dia? Maksudnya, apabila satu kes ini telah difailkan di mahkamah, di mana pihak yang menuntut memfailkan tuntutan di mahkamah, apabila pemfailan telah sempurna dan ada nombor kes dan sebagainya, mahkamah akan menetapkan kes ini untuk sebutan. So, pada takat sebutan ini, peguam-peguam diperlukan untuk memberikan update ataupun untuk mengemaskinikan fail dan memberikan maklumat terkini kepada pihak mahkamah. Contoh, apa yang akan dimaklumkan oleh peguam pada takat sebutan ataupun mention adalah contoh seperti kes ini dokumen telah difailkan. Kes ini sesalinan dokumen telah diserahkan kepada pihak lawan. Ini adalah update-update yang akan diberikan oleh peguam kepada pihak mahkamah. Pada masa yang sama, sebutan juga adalah berperanan untuk memastikan sebelum kes ini pergi ke peringkat seterusnya, peringkat sebutan ini adalah peringkat di mana semua isu-isu yang kecilan akan diuruskan terlebih dahulu. So, sebagai orang awam, apa yang kamu perlu tahu? Okay. Katakan kamu adalah pihak yang dituntut ataupun kamu adalah defendant dalam tindakan ini. Kamu dapat satu penyata tuntutan, kamu dapat satu saman. Dan berserta dengan saman itu, ada satu surat yang menyatakan kes ini ditetapkan untuk sebutan pada sekian-sekian hari bulan. Apa maksud dia? Maksudnya, ini adalah satu tarikh untuk peguam memberikan update kepada pihak mahkamah. Dan apa yang kamu perlu buat jika kamu adalah pihak defendant ataupun kamu adalah pihak yang dituntut? Kamu sebolehnya cuba dapatkan hikmat peguam. Jika kamu tidak sempat pergi ke mahkamah, maklumkan kepada pihak mahkamah bahawa kamu perlukan sedikit masa untuk melantik peguam. Dan itu adalah sebab kita ada konsep sebutan ini. So, bila kamu tidak berpeluang untuk melantik peguam, kamu pergi mahkamah dulu, kamu terangkan saya telah mendapat saman ini, saya dalam proses mencari seorang peguam, sila berikan saya sedikit masa untuk melantik peguam. Bila kamu sebut sedikit masa yang akan diberikan kamu ini akan diberikan dalam satu bentuk tarikh baru, dan tarikh baru itu juga akan disebut sebagai sebutan ataupun mention. Dan pada tarikh yang baru ini, jika kamu berjaya melantik peguam, peguam ini akan mengambil alih, akan memberikan update yang terkini kepada pihak mahkamah. Sebagai contoh, jika kamu telah melantik peguam, peguam akan mungkin boleh menyatakan kehadiran telah dimasukkan, penyata pembelaan telah difailkan. Itu adalah contoh sebutan. Bagi pihak yang menuntut, katakan kamu menyaman seseorang. Bila kes ini ditetapkan untuk sebutan, bila kamu dapat surat daripada peguam kamu mengatakan kes ini ditetapkan untuk sebutan, maksudnya ianya adalah untuk peguam memberikan update kepada pihak mahkamah. So, maksudnya kamu pada kebanyakan masa tidak ada keperluan untuk hadir ke mahkamah. Ini adalah sesuatu yang orang awam harus ambil maklum. Okey, itu adalah peringkat sebutan. Seterusnya kita akan ada peringkat pengurusan kes. Pengurusan kes ini adalah sedikit berbeza dengan sebutan. Pengurusan kes adalah di mana pihak-pihak telah memfailkan semua dokumen. Apa yang perlu, dokumen yang penting untuk kes, perjalanan kes, semua itu telah difailkan. So, maka hakim akan memanggil pihak-pihak dalam bentuk pengurusan kes ataupun case management dalam bahasa Inggeris. So, pihak-pihak akan memanggil pihak-pihak dalam satu pengurusan kes. Dalam pengurusan kes tersebut, hakim akan memastikan pihak-pihak memberi satu penjelasan mengenai hala tuju kes tersebut. Apa maksud saya? Contohnya macam ni. Hakim akan menanyakan apa fakta-fakta yang dipersetujui. Maksudnya isu-isu ni tidak dipertikaikan. Apa yang akan dibicarakan? Apa yang pihak-pihak mahu? Contoh, ini adalah contoh-contoh apa yang pihak-pihak akan cuba mencari satu penyelesaian menerusi pengurusan kes. So, bila pihak-pihak dah menetapkan, okey, ini adalah isu-isu yang akan dibicarakan.
hakim seterusnya akan tanya, okey, kamu ada berapa orang saksi? Apa dokumen-dokumen yang kamu akan gunakan? Berapa lama kamu perlukan untuk setiap satu saksi ini? Dan apabila semua ini telah diputuskan, hakim akan menetapkan kes ini untuk bicara. So, bila ditetapkan untuk bicara, kadang-kadang kita kena ingat, mungkin ianya adalah satu kes yang besar, kes yang memerlukan banyak saksi. So, hakim tak boleh tetapkan bicara tersebut untuk 1 hari. So, pihak-pihak akan memberikan tarikh lapang masing-masing, tarikh lapang peguam masing-masing dan satu tarikh bicara akan ditetapkan. So, mungkin kes defendant perlukan 3 hari. Kes plaintiff maksud saya adalah pihak yang menuntut, kes defendant adalah pihak yang dituntut. So, kalau mungkin masing-masing perlukan 6 hari, maka hakim akan menentukan berapa hari tarikh perbicaraan. Dan pihak-pihak harus ambil maklum, pada takat pengurusan kes ini, pihak-pihak harus memberikan semua butiran mengenai perjalanan bicara tersebut. Tak boleh nanti kelak kita kata, oh saya ada saksi baru, saya ada saksi tambahan. Maksudnya, ini secara langsung akan mengganggu perjalanan kes. So, itu yang penting di sini adalah pada takat pengurusan kes, isu-isu sedemikian harus diputuskan terlebih dahulu. Seterusnya, bila kamu dapat surat mengatakan kes ini ditetapkan untuk pengurusan kes, apa yang kamu perlu buat sebagai seorang awam? Pada kebanyakan masa, kamu tidak perlu buat apa-apa, kamu serahkan kepada peguam untuk kendalikan. Tetapi kamu boleh meminta update daripada peguam untuk memberitahu kamu bila tarikh bicara, apa yang berlaku semua tu, kamu boleh dapatkan butiran daripada peguam. Seterusnya, selepas pengurusan kes, pada sekarang ini, pihak mahkamah adalah lebih agresif ataupun lebih cenderung untuk meminta pihak-pihak mencuba mediasi sebagai satu jalan penyelesaian. So, apa yang akan berlaku adalah walaupun pihak-pihak bersetuju untuk meneruskan kes untuk bicara, tetapi mahkamah masih akan meminta pihak-pihak untuk mencuba sekali lagi, untuk kali yang terakhir, untuk mencapai satu penyelesaian tanpa perbicaraan. So, mahkamah boleh menetapkan kes ini untuk mediasi. Mediasi maksudnya tidak ada bicara, pihak-pihak kena datang. Macam video saya yang sebelum-sebelum ni, saya ada terangkan apa itu proses mediasi. Tetapi secara amnya, mahkamah akan memanggil kedua-dua pihak yang bertelingkah ini, pihak yang menuntut dan dituntut ini, bawa mereka berbincang, dan dalam perbincangan itu dengan harapan boleh mencapai satu penyelesaian. Tetapi, jika mediasi gagal, kes masih akan diteruskan untuk perbicaraan. Maksudnya bila mediasi ini berjaya, tak perlu bicara lah. Maksudnya semua orang jimatkan masa. Tapi kalau mediasi gagal, bicara akan dikekalkan macam biasa. Yang terakhir, bicara. Bila kita kata bicara ni, sebenarnya sangat mudah. Macam biasalah, bila kita kata bicara, maksudnya kes akan jalan, saksi-saksi akan dipanggil. Apa yang kamu perlu tahu sebagai seorang awam, orang awam adalah, mungkin ada bicara, ada 6 tarikh perbicaraan. Kamu kena tahu bila kamu akan dipanggil sebagai saksi dan pada hari apa yang kamu kena datang untuk memberi keterangan. Dan tarikh yang kamu memberi keterangan ini, kamu kena pastikan sama ada keterangan kamu ni hanya secara lisan ataupun peguam akan menyediakan witness statement ataupun penyata saksi dalam bentuk bertulis. Ini adalah sesuatu yang kamu kena bincang dengan peguam untuk dapatkan klarifikasi. Dan bila kamu dah tahu, kamu hanya perlu datang ke mahkamah pada tarikh perbicaraan di mana kamu ada memberi keterangan. Tak semestinya kalau bicara 6 hari, bukan kamu kata, okey, saya ambil cuti 6 hari, saya kena terlibat dalam perbicaraan. Bukan. Dan lagi satu, bila kamu dipanggil sebagai saksi, kamu tak boleh kata saya busy hari tersebut, saya nak pergi servis kereta, tak boleh. Maksudnya, ada keperluan untuk kamu datang mahkamah untuk membantu mahkamah. So, kamu tak boleh mengambil jalan mudah mengatakan kamu tak boleh hadir ke mahkamah. Dan tarikh-tarikh bicara ditetapkan jauh lebih di hadapan. Bukan dia akan bagi tahu kamu sehari sebelum bicara, bukan. Peguam sepatutnya akan memberitahu kamu jauh lebih hadapan. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Dan macam biasa, sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila hubungi saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk membantu. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.